Kita nak sambung balik kita punya chapter 1 for maximum and minimum. Basically untuk maximum and minimum kita ada 3 benda lah yang kita belajar. Yang pertama adalah stationary points. Macam mana kita nak cari stationary point adalah dengan kita equalkan dy over dx equal to 0. So stationary point tu akan ada 3 jenis. Yang pertama adalah maximum, yang kedua adalah minimum, yang ketiga adalah inflection point. So macam mana kita nak decide ketiga-tiga sama ada maximum, minimum ataupun inflection point? Kita ada dua cara. Yang pertama menggunakan the first derivative test dan yang kedua adalah second derivative test. Untuk first derivative test, kita kena cari dia punya first derivative lah. And then daripada situ kita akan dapat tengok sama ada dia adalah maksimum ataupun minimum. Kalau contohnya macam minimum, sebelah kiri dia negatif, sebelah kanan dia positif. Ataupun kalau you tak nak hafal negatif positif, you can always sambungkan you punya shape tu. Dia akan membentuk sama ada minimum ataupun maksimum ataupun inflection point. So example yang ketiga yang kita buat hari tu, kita ada inflection point dengan minimum. So kalau inflection point dia akan sebelah kiri dengan sebelah kanan dia sama. Tengok sebelah kanan, sebelah kiri negatif, sebelah kanan pun negatif. So maksudnya dia adalah inflection point. Ataupun sebelah kanan dia positif, sebelah kiri pun positif, dia akan consider sebagai inflection point. Cara yang kedua ataupun metode yang kedua kita akan gunakan yang kita panggil sebagai second derivative test. So second derivative test dia lebih simple dan mudah compare dengan first derivative. Sebab kita hanya perlu tengok sama ada dia positif ataupun negatif sahaja. Jadi tak perlulah kita nak tengok dia punya, kita hanya tengok dia positif ataupun negatif. So yang ni you kena hafal lah, kalau dia positif dia adalah minimum, kalau negatif dia adalah maksimum. Tapi katalah you kira-kira kamu punya second derivative tu tiba-tiba dapat equal to 0. So kalau 0 ni dia tak termasuk positif ataupun negatif. Jadi kita tak boleh kata dia maksimum ataupun minimum. Kita kena pergi balik kepada first derivative test. Dia bukan sebab dia tak ada maksimum ataupun minimum, ada, cuma dia tak boleh detect melalui second derivative test. Dia hanya boleh detect melalui second derivative test. And then we did some example untuk second derivative test. So kita nak sambung lagi macam mana kita nak gunakan second derivative test. Untuk mengetahui dia punya maksimum ataupun minimum. So the question is, examine the function fx sama dengan x kuasa 4 bahagi 4 tolak 9/2 x squared for any stationary points and determine their nature. So once again, apa maksud nature? Sama ada dengan maksimum, minimum ataupun inflection point. Itu maksud nature lah. So benda pertama sekali kita kena cari dulu dia punya stationary point. So stationary point dia ada 4 step. Yang pertama adalah kita cari dia punya dy over dx ataupun f prime x. So ini kalau kita differentiate, kita akan dapat. So ini ramai yang confuse bila dia ada kuasa, bila ada nombor kat bawah ni dia terus jadi blank. Tiba-tiba nak naikkan atas lah, apa benda lah. So yang ni sebenarnya dia sama je dengan kamu differentiate 3x kuasa 4.
Cuma sekarang kamu punya nombor ni adalah 1/4. So, contohnya macam ni 1/4 X kuasa 4 kan. So pindahkan je lah 4 tu ke depan and then tolakkan dengan 1. And then tolakkan dengan 9/2 darabkan dengan 2 X kuasa 1. So dia akan jadi X kuasa 3 tolak 9 X kuasa 1. So jangan gelabah ataupun jangan asal ada nombor kat bawah je you naik atas. Tak. Dia kalau X dekat bawah je baru kita naikkan atas. Kalau X dia memang dah dekat atas, dia macam kita differentiate biasa je lah. Differentiate 3X, dia dapat berapa? 3 kan? Sama je lah kalau dia punya X kuas X bahagi 4. Sama je dia akan jadi 1/4. Tak perlu nak naikkan atas, tak perlu nak tukar jadi negatif. Differentiate je. So now kita dah differentiate. Step yang kedua, kita equalkan dengan 0. Kita akan dapat X cube tolak 9X is equal to 0. So kenapa kita equalkan dengan 0? Sebab kita nak cari dia punya point ataupun dia punya X. Dan kita kena differentiate lah. Factorize. Kita akan jadi X darab dengan X squared tolak 9 is equal to 0. So yang ni kalau dia kena calculator pun boleh. Kalau nak differentiate macam ni pun boleh sebab function dia agak senang. So kita akan dapat satu X sama dengan kosong, satu lagi X squared sama dengan 9. So X adalah sama dengan plus minus 3. So dekat sini kita ada hampir 3 point, iaitu X sama dengan kosong, X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 3. So tak jadi masalah, kita boleh ada 3 point, kita boleh ada 2 point, kita boleh ada 1 point. Depends kepada dia punya function. So kalau tengok function ni X kuasa 4. So kalau X kuasa 4 biasanya dia ada 3 point. Kalau X kuasa 3 biasanya dia ada 2 point. Kalau X kuasa 2 biasanya dia ada 2 ataupun 1 point. So yang ketiga kita cari dia punya Y. Sebab dia nak points kan. So kalau nak points memang kita akan cari Y lah. Okay, when X sama dengan 0, so masukkan dalam Fx. So kosong tolak dengan 9. So yang ni kosong lah kan. And then when X is equal to 3, F3 sama dengan 3 kuasa 4 bahagi 4 tolak 9/2 3 kuasa 2. Ini kena calculator. Dan kita cari pula kalau X sama dengan negatif 3.
So dia punya stationary point is terdapat stationary point dan baru kita boleh determine dia punya nature. So nature tu adalah maksimum ataupun minimum. So yang ni kita akan gunakan second derivative test. So macam mana nak guna second derivative test? So hasil daripada first derivative tu yang kita dah kira tu kita differentiate lagi sekali. So kita akan dapat f double prime x. So asalnya kita ada x cube, so dia akan jadi 3x squared. Tolakkan dengan 9. So nak tahu dia positif atau negatif, kita kena masukkanlah satu-satu dia punya x. So 3 darab kosong, kosong. Tolak 9 akan dapat negatif 9. So negatif 9 is less than 0. So less than 0 dia adalah maksimum. So 3 kuasa 2, 9. 9 darab 3, 27. 27 tolak 9, 18. So kalau you tengok memang kita terus dapatlah dia dia maksimum ataupun minimum. Dan last sekali you boleh buat dia punya conclusion. Conclusion dia tak muat lah pula. Okay, nanti you boleh tulis lah dekat bawah ni kan. You tulis 0,0 is a maximum point. Lepas tu yang 3 dengan negatif 3 tu adalah minimum point. So yang penting adalah dia punya conclusion ni. Sebab kalau boleh kita jangan harapkan dia baca yang dekat sini lah. Ini kita punya second derivative test. So sebab dia minta point, so kita kena bagi tahu dia punya coordinates iaitu x dengan y. So tulis je lah balik dalam bentuk ayat yang lebih lengkap. So itu adalah cara macam mana kita nak cari maksimum ataupun minimum menggunakan second derivative test. Okay, next example. I think lebih kurang sama je.
So I think lebih kurang sama je. Cuma function dia yang berbeza. So step yang sama, first kali kita kena cari dia punya stationary point. Kita akan carilah dy over dx. So ni 1/6, so 1/6, letak 6 dekat depan, tolakkan dengan 1. Tolak 4 darab 5, x tolakkan dengan 1, tambah 25 darab dengan 4, x tolak, 4 tolak dengan 1. Sedangkan jadi x kuasa 5, tolak 20 x kuasa 4, tambah 25 darab 4, 100 100 x kuasa 3. Oh, tapi ni kuasa 5 So step yang kedua, kita cari dia punya x. Tapi macam mana cari dia punya x? Kalau kita factorize x kuasa 3, itulah. Okay. So yang ni kita boleh factorize lah, x squared tolak 20x. So kita akan dapat actually ada 2 point je, x cube sama dengan kosong and then x sama dengan 10. So sebenarnya dia ada 5 lah, sebenarnya dia ada 5 point, tapi 2 point, 3 point ni sama, kosong. Yang ini dia ada 2, so 10 ni 2 kali lah. Kiranya supposedly point dia adalah 0, 0, 0, 10, 10. Sebab dia kuasa 5. Bila kuasa 5 biasanya dia ada 5 point. So ini sebenarnya point dia, tapi sebab sama, kita akan consider yang 2 sahajalah. Kita akan consider x sama dengan 0 dengan x sama dengan 10 sahaja. Okay, step yang ketiga kita kena cari dia punya nilai y. So y sama dengan kita akan dapat 0. So yang ni memang akan dapat nombor yang sangat besar lah, 10 kuasa 6. Tolak 4, 10 kuasa 5 tambah 5, tambah 25 kuasa 10 kuasa 4. Ush. RM50,000/3. So tulislah dia punya stationary point.
kosong N 10 50K per 3. Then barulah kita cari dia punya maksimum ataupun minimum. So by using second derivative test, okay, differentiate daripada sini dy dx ni, kita akan dapat d2y over dx squared is equal to 5x kuasa 4 tolak 40 darab 20 akan jadi 80 x kuasa 3 tambah dengan 300 x kuasa 2. Dan masukkanlah kosong dengan 10. So walaupun you tahu jawapan dia kosong, tapi kita still kena tunjukkan yang you masukkan nilai kosong ke dalam dia punya function. Oh, dia dapat kosong. Yang dapat kosong ni kita kena buat first derivative test. Sebab kosong kita tak tahu dia maksimum ataupun minimum. Dulu dapat kosong. Ya ke? So dua-dua ni adalah contoh soalan yang dapat kosong. So memang ada case bila kita buat second derivative test dia dapat kosong. Bila dapat kosong kita tak tahu dia adalah maksimum ataupun minimum. So kita kena pergi buat first derivative test. So yang ini kita ni dulu. Okay, so kita akan buat first derivative test. Untuk first derivative test kita hanya perlu gunakan dia punya dy dx sahaja. Dy dx dia adalah x kuasa 5 tolak 20 x kuasa 4 tambah 100. X kuasa 5 tolak 20 tambah 100. So dia punya stationary point tadi adalah 0 dengan 10 kan. So macam biasa buat kotak. So dekat sini adalah x yang kurang daripada 0. Letaklah negatif 1 ke. So yang ni x yang lebih besar daripada 0 tapi dia mesti lebih kecil daripada 10.
So berapa? Letak 5. Contoh X greater than 10. Berapa 10. So yang ni you can letak any numbers that you like. Any numbers that yang you suka. Dengan syarat dia mesti kurang ataupun lebih daripada kita punya stationary point. Lepas tu yang ni adalah dy over dx. So yang ni kena masukkanlah dalam dy over dx. So, kalau negatif 1, dia akan dapat negatif, akan dapat kosong. So kalau 5 kita akan dapat positif, kosong. So dia akan dapat positif. And then yang ketiga adalah dia punya shape. So kalau negatif dia ke atas ni, ke bawah, straight ke atas, straight ke atas. So nak determine, you tengoklah dia punya negatif atau positif ataupun you boleh sambungkan. Yang ni kita akan dapat minimum. Tapi yang ni sebab dua-dua belah ni, ini adalah inflection point. So conclusion dia adalah 0, 0 is a minimum point. Berapa? 10, 5,000, 50,000 per 3 is an inflection point. So inilah contoh di mana bila kita buat second derivative test, dia tak dapat jawapan lah. Maksudnya dia dapat kosong. So bila dapat kosong, memang you kena pergi balik kepada first derivative test. Dia tak boleh guna second derivative test. Okay, next example. So yang ni dia tak ada dalam nota, ini adalah extra example. So kena salin dekat tempat ruangan yang kosong. Okay, the question is, so yang ni dia lain sikit lah daripada typical soalan maksimum ataupun minimum. The question is, P is a point on the curve whose equation adalah 3y sama dengan x cube. Tolak 6x squared tambah 9x tambah 1. Given the coordinates of P is 2, 1, show that P is not a stationary point. Untuk menjawab soalan ni, you kena fahamlah apa itu stationary point dan sebagainya. So macam mana nak buat? So untuk stationary point, kita mesti ada nilai dy over dx.
So dy over dx sangat-sangat penting kalau untuk cari stationary point. Jadi kita cari dulu dia punya dy over dx. Kalau kita cari dy dx, kita kena differentiate lah. So yang ni kita differentiate akan dapat 3 darabkan dengan dy over dx sama dengan 3x squared tolakkan dengan 12x tambah dengan 9 tambahkan dengan kosong. So untuk dapatkan dy dx, 3 ni kena bawa ke sebelah kanan. Kita akan jadi dy over dx sama dengan 3x squared tolak 12x tambah dengan 9 bahagi dengan 3. So kalau kita simplify, potong-potong dia jadi 4, dia jadi 3. So akan jadi x squared tolak 4x tambah 0. So ini adalah dy over dx. Kita dah belajar sebelum ni, kalau kita nak cari dy dx, kita akan equalkan dengan 0. So bila kita equalkan dengan 0, kita cari dia punya x dan kita akan dapat dia punya x lah. Tapi sekarang, dia suruh tunjukkan yang 2, 1 ni bukannya stationary point. So maksudnya kalau kita masukkan nilai 2 ni ke dalam kita punya dy dx, dia takkan dapat 0. So add 2, 1. So kita akan consider dia punya x je lah. Okay. So kalau kita masukkan dalam dy dx, kita akan dapat 2 kuasa 2 tolak 4 darabkan dengan 2 tambahkan dengan 3. So akan dapat 4 tolak 8 negatif 4 tambah dengan 3 which is sama dengan negatif 1. So ini menunjukkan yang dia bukannya stationary point. Sebab kalau dia stationary point, nilai dy over dx mesti equal to 0. So maksudnya kalau you masukkan nilai apa-apa nilai lah x, kalau dia dapat 0 maka dia adalah stationary point. Tetapi sekarang bila kita masukkan 2, kita tak dapat 0. So dia bukan stationary point. Okay, so conclusion dia, since dy over dx is not equal to 0, P is not a stationary point. So yang ni kena fahamkan betul lah macam apa konsep stationary point ni. Tapi basically adalah apabila dy dx tu dapat 0 maka dia adalah stationary point. Tapi kalau dia tak dapat 0, dia bukannya stationary point. Okay, next kita ada 15 minit lagi. So boleh try exercise.
Kalau siapa yang dah siap boleh hantar dekat Telegram. ChatGPT is already, but I would say a mental gate in front of it. It cannot access copyright documents. Even if you upload the copyright document, what is it going to do? It's not going to give you no information. The Florida, I will give this information. The Florida will give you
the ChatGPT itself tell you, I'm only limited with this information. So what do you expect it to say? Something different that you expect. Maybe it'll give you some information. But then you have chat PDF kind of thing will give you some information that you might be able to use. So I actually don't see the point of uploading into it because it's already limited in terms of your information. Okay, kalau ada yang dah siap, kalau kita tengok uh, basically benda pertama sekali kita kena cari dia punya stationary point. So dia cari dy dx and then equalkan dengan 0. Lepas tu cari dia punya x. Pada cari x kita cari y lah sebab dia nak points. So bila points dia memerlukan koordinat. So stationary point dia adalah 3, 1 and 1, 5. So untuk determine sama ada dia maksimum ataupun minimum, Steven dia guna second derivative test. So first kali dia cari second derivative test, and then masukkan je lah nilai 3 dengan 1 ni ke dalam dia punya dy over dx squared. And then kita akan dapat satu positif, satu lagi adalah negatif. So kalau positif minimum, satu negatif adalah maksimum. So inilah dia punya cara untuk determine sama ada dia maksimum ataupun minimum. Memang semuanya soalan dia lebih kurang sama sahaja. Cuma yang akan membezakan dia adalah dia punya function. Sama ada function tu dia bagi kuasa berapa tu. Tengoklah kalau kuasa 5 biasanya ada 5 point. Kalau kuasa 3 biasanya ada 3 ataupun 2 points. Dan tapi dia punya step dia sama. Okay, so I think itu sahaja untuk hari ni. Cuma nak ingatkanlah kepada